Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tentang refleksi pertengahan praktikum bagi fasa 2. Saya Muhammad Aiman bin Ahmad Zaini, merupakan PSMP ambilan Jun 2018, Pendidikan Islam 3. Okey, baik, seterusnya saya akan membentangkan. Yang pertama adalah maklumat umum. Dalam maklumat umum, saya akan berkongsikan tentang latar belakang sekolah, sekolah mana yang saya mengajar dan kumpulan murid yang telah saya ajar, subjek apa dan sebagainya. Dan seterusnya, saya akan bentangkan pengetahuan yang sedia ada yang saya belajar di IPG dan saya mengaplikasikannya di sekolah. Okey. Dan seterusnya adalah pengetahuan dan kemahiran baru. Pengetahuan dan kemahiran yang saya peroleh di sekolah, maksudnya mungkin sebelum ni saya praktikal fasa 1 saya tak dapat kemahiran tu. Dan tapi bila saya main praktikal fasa 2, saya dapat satu benda yang baru yang saya belajar mungkin tak ada di sekolah yang kemudian, dapat di sekolah yang baru yang saya praktikal. Dan seterusnya inovasi binaan, ilmu binaan dan inovasi, inovasi yang telah saya hasilkan dalam PDP yang saya lakukan di sekolah tersebut. Dan seterusnya adalah komen dan reaksi terhadap pengalaman, iaitu apa yang boleh saya cakap, apa yang boleh saya memberi reaksi terhadap pengalaman saya praktikum selama beberapa minggu di sekolah tersebut. Okey, untuk maklumat umum, sekolah yang telah saya dapat untuk menjalankan praktikum iaitu Sekolah Kebangsaan Lengkuas. Sekolah Kebangsaan Lengkuas ini terletak di Kepala Batas Kedah, dan dia terdiri daripada dia dalam kumpulan sekolah luar bandar. Okey, dan seterusnya tempoh saya mengajar selama 9 jam. Dalam 9 jam saya dapat 3 jam untuk bahasa Arab dan 6 jam untuk pendidikan Islam. Okey, baik, dan seterusnya kumpulan murid yang saya dapat iaitu tahun 2 dan tahun 5. Tahun 2 untuk bahasa Arab dan tahun 5 untuk pendidikan Islam. Untuk pengetahuan semua ataupun untuk pengetahuan Ustaz, sekolah ni hanya ada satu kelas untuk satu tahun. Maksudnya tahun 1 ada satu kelas saja sampailah tahun 6, satu kelas saja. Itu sebagai info tambahan lah. Dan seterusnya saya akan membentangkan tentang prinsip-prinsip asas kurikulum. Ini yang saya dapat, yang saya belajar di FPG lah. Okey, saya belajar di FPG dan saya gunakan di sekolah. Okey, saya belajar tentang prinsip-prinsip asas kurikulum iaitu objektif, kandungan, pelaksanaan dan penilaian. Okey, model ini telah diperkenalkan oleh Ralph Taylor 1949. Okey, baik, model ini dia menggambarkan tentang langkah-langkah untuk kita jalankan pendidikan, jalankan PDP lah. Okey, sini tengok, yang pertama kita ada objektif, yang kedua kita ada kandungan, yang ketiga pelaksanaan dan penilaian. Okey, faham, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, baik, yang pertama adalah objektif. Okey, untuk membina objektif kita kena tentukanlah objektif apa yang kita nak capai, baru kita boleh nak rangka. Itu langkah kedua. Bila kita dah ada objektif yang kita nak capai, kita boleh rangka objektif tu. Dan bila kita dah rangka, barulah kita boleh laksana. Okey, untuk kandungan. Kandungan yang dipilih, yang pertama kita kena tengok masa yang ada yang kita boleh mengajar. Contohnya objektif sekian-sekian tu objektif untuk menerangkan tentang maksud solat Jumaat. Okey, baik, maksud solat Jumaat kita tengok ada masa, okey, sekian-sekian ni. Okey, baik. Okey, masa yang diberikan dalam dipikir 1 jam. Okey, baik, kita bolehlah masuk ke objektif yang kedua iaitu syarat sah contohnya. Itu baik kita tarik masa. Kita kena tengok juga kognitif murid. Kognitif murid ini kita tengok pengetahuan yang sedia ada murid. Maksudnya kalau tengok murid tu dah apa boleh capai tahap ni, kita gunakan langkah ni. Kalau kita tengok murid kumpulan ni mungkin tak berapa nak cakap bahagian ni, kita kena guna langkah yang mungkin lebih mudah untuk ikut faham. Okey, dan seterusnya kandungan, kita ada standard minimum yang perlu dikuasai. Okey, dalam langkah ataupun dalam RPH kita akan ada satu penendaras, maksudnya contoh dalam 5 syarat sah
kan, mungkin mereka boleh kuasai 3. Kita kena ada capaian minimum. Kalau lebih lagi baguslah, tapi kalau kurang itu mungkin kurang bagus. Tapi kalau dah capai 3 daripada 5, itu alhamdulillah dah capai objektif kita. Okay, kita tengok contoh dia. Okay, yang pertama, kita nak bina artis ni, kita kena rujuk dokumen penjajakan kurikulum. Kalau pendidikan, kalau PDP biasa di SKP, tapi sebab PDPR kita rujuk di PK. Okey, bila kita rujuk di PK, kita kena tengok juga rancangan pengajaran tahunan yang diberikan, yang disediakan. Kita tengok minggu ni kita mengajar apa, dan kemudian kita rujuk pula dekat buku teks pendidikan Islam. Kita tengok, ni macam ni, apa konten dia macam ni, dia nak. Okey, baik. Kita tengok pula. Kita rujuk tiga-tiga ni, kita bolehlah dapat rancangan pengajaran harian. Dalam rancangan pengajaran harian kita ada kandungan dia, kita tulis kan. Kita tahu kita nak mengajar apa dan seterusnya objektif. Lebih objektif ni lah penentu arah kita mengajar tu capai ke tak. Dan bila kita ada objektif pengajaran ni, kita tak adalah kita mengajar apa jauh sangat ataupun singkat sangat, ataupun kita terpesong mengajar. Tu tak boleh lah. Sebagai seorang guru, kita kena ada satu langkah dan objektif yang tetap, baru kita boleh mengajar. Baru objektif kita tercapai, maksudnya dalam rancangan pengajaran tahunan yang kita sediakan ni tercapai apa yang kita nak sampaikan. Okey, contohnya, seterusnya adalah pelaksanaan. Okey, bila kita tengok pelaksanaan, kita ada strategi pengajaran kan. Okey, baik. Bila kita tengok strategi pengajaran untuk pendidikan abad ke-21, kita berpusatkan murid pembelajaran. Ini adalah satu kebaikan kepada murid untuk mereka lebih ke depan dalam menyampaikan, dalam memberi pendapat ataupun berfikir. Contohlah, kalau kita sentiasa berpusatkan guru, yes, memanglah kita puas, tapi mungkin budak-budak ada setengah tu yang dia tak dapat. Ada setengah ni dia tak faham pun apa yang cikgu cakap. Kita duk syok sendiri saja tak boleh lah. Jadi bila kita berpusatkan murid, contohnya bila kita minta kawan ni ulang balik baca, sekurang-kurangnya dia tahu apa yang dia belajar, mungkin dia tak dapat. Lepas kita berpusatkan murid, kita suruh dia baca balik ke apa ke, insya-Allah dia dapat. Dan seterusnya, platform pengajaran dalam PDPR kali ini, dalam sekolah tu, saya mengikut rentak sekolah tu lah. Sekolah tu dia menggalakkan menggunakan Telegram, dan mereka jarang gunakan Google Meet. Tapi alhamdulillah, saya mulakan Google Meet untuk tahun 5 yang saya mengajar. Alhamdulillah, dalam 20 orang, 2-3 orang masuk. Itu salah satu kekurangan lah sekolah tu dalam penyampaian Google Meet. Mungkin agak kurang, tapi selepas saya buat Google Meet, video Google Meet tu saya hantar ke dalam kelas balik, dalam grup kelas. Kepada yang tak boleh masuk Google Meet, insyaAllah dia boleh rujuk Google Meet yang telah saya lakukan. Dan bahan PDPR, berbagai bahan PDPR yang saya adakan. Contohnya saya boleh saya buat video ataupun ambil video YouTube, hantar kepada grup kelas dan mereka boleh rujuk YouTube tu. Kebanyakan cikgu buat macam ni lah. Saya tengok guru-guru sekolah tu kebanyakannya ambil link YouTube dan mereka akan suruh budak-budak murid-murid merujuk YouTube itu, dan guru akan beri latihan sama ada dalam bentuk modul ataupun quizzes. Dan saya tengok kebanyakannya menggunakan quizzes lah, dan ada juga guna workboard. Tapi kebanyakan guru di situ menggunakan quizzes pelaksanaan PDPR mereka. Dan saya ada juga mengikut buat soalan quizzes dan soalan workboard lah. Ada juga buat video YouTube dalam bahasa Arab. Baik. Seterusnya, pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi. Baik. Dalam saya belajar di sekolah tu, ada beberapa lah kemahiran dan pengetahuan yang saya dapat yang mungkin saya tak dapat di sekolah sebelum ni ataupun di IPG. Yang pertama adalah cara untuk berkomunikasi bersama guru, waris dan pelajar secara atas talian. Baik, komunikasi dengan guru, waris dan pelajar ni berbezalah, sangat berbeza berbanding dengan PDP biasa. Kerana PDP biasa mungkin kita boleh berjumpa terus dengan murid, ataupun murid-murid dah tunggu dah dalam kelas, kita just masuk saja kan.
Okay, dan contohnya kalau guru kita boleh nak rujuk senang saja di tempat meja guru, kita rujuk sekian-sekian kita nak buat macam mana, nak buat macam mana, ni masalah apa. Tapi untuk PDPR kali ini sangat berbeza kerana kita melakukannya semua di atas talian. Mungkin apa satu yang janggal bagi saya sebab tak pernah buat, mungkin dulu masa awal praktikum 1 ada juga SAT dalam 2 minggu, tapi yang tu tak dapat sangat lah sebab SAT sangat. Tapi kali ini lebih lama, dah berminggu-minggu, dan kerana itu dah jadi biasa untuk berkomunikasi secara talian. Mungkin mungkin guru-guru di sana nak meeting apa-apa guna Google Meet sahaja, dan semua cikgu dah ready untuk masuk. Itu mungkin adalah satu kelebihan untuk para guru untuk buat meeting secara atas talian. Mungkin dulu tak ready lagi, sekarang dah ready, dah jadi biasa dah meeting talian. Okay, dan seterusnya penggunaan aplikasi, berbagai aplikasi teknologi dalam pengajaran. Okay, kalau kita tengok dulu saya mengajak tak gunalah sangat, mungkin adalah sikit-sikit saja guna Quizzes dan YouTube ni. Tapi untuk kali ini, PDPR kali ini memang menggunakan aplikasi teknologi yang banyak untuk mereka gunakan. Ialah sebab kita mengajar online kan. So memang terpaksa lah guna teknologi digital ni. Okay, saya guna YouTube, Quizzes, Bookworm, Telegram dan sebagainya lah. Okay, ini adalah salah satu pengalaman baru untuk saya, di mana saya perlu berhadapan dengan murid-murid menggunakan platform Google Meet dan seterusnya lah, dan aktiviti pengukuhan menggunakan Quizzes dan sebagainya. Tak semacam sebelum ni saya gunakan bahan mawjud untuk sebagai latihan mereka, tapi sekarang ni kita guna Quizzes dan mereka hantar balik. Antara feedback tu saya akan ceritakan pada slide seterusnya. Okay, dalam bahasa Arab kebanyakan saya guna video YouTube, dan saya buat video YouTube sebab bahasa Arab tahun 2 agak kurang memuaskan lah kalau nak buat Google Meet. Kebanyakannya saya membuat video dan upload YouTube. Okay, dan seterusnya kemahiran yang saya belajar lah, yang saya dapat sepanjang buat PDPR ni adalah edit video. Edit video untuk pengajaran. Okay, yang ni yang ni bagi saya memang paling jelas lah, sebab sebelum ni dalam PDP sebelum ni memang saya jarang edit video. Editlah video untuk projek-projek koko dan sebagainya. Tapi kali ni memang nak kena edit video, nak kena upload YouTube, nak kena edit video tu pula dalam konten RPH. Maksudnya objektif dia kena ada, nak kena ikut betul-betul DPK yang disediakan, kita kena ikut apa-apa sekian-sekian. Ini adalah satu pengalaman baru. Contohnya dalam Canva. Canva ni adalah untuk edit foto. Okay, baik sebelum ni saya guna Canva, tapi tak sekerap PDPR kali ni. Okay, PDPR kali ni memang banyak guna Canva dan video. Dan untuk platform edit video saya gunakan VN editor ni. Saya edit guna phone saja sebab mudah. Okay, dan seterusnya kemahiran yang baru pelaksanaan PDPR secara PDP lah atas talian, iaitu Telegram dan Google Meet. Ini saya rasa memang semua cikgu menggunakan platform inilah untuk masa PDPR ni. Ini adalah satu kemahiran baru dan agak menarik untuk respon budak, dan platform yang sangat menarik lah untuk dikongsikan, dan adalah pro and con dia berbanding PDPR, itu biasa. Okay, dan seterusnya inovasi yang dihasilkan antaranya adalah word wall. Okay, berdasarkan word wall, dalam word wall ni dia ada banyak bentuk game lah yang ada dalam tu yang boleh buat. Okay, contohnya saya dalam gambar ni adalah permainan kad. Okay, dalam setiap kad ni ada soalan random. Mereka boleh buka soalan ni. Contohnya kalau murid A, dia pilih soalan nombor 6, dia buka, soalan random akan keluar. Contohnya murid B pilih nombor 9, itu soalan lain pula. Macam itulah. Kalau murid tu ada banyak, macam-macam dia boleh buka, macam-macam soalan ada banyak juga, ada kesilan kata dan sebagainya. Dan seterusnya inovasi dia latihan Quizzes. Saya tengok Quizzes ni banyak cikgu yang pakai, tapi kalau nak buat ada langkah-langkah dia, dan banyak soalan-soalan Quizzes yang berdasarkan pendidikan. Maksudnya banyak cikgu yang gunakan inovasi ini untuk memudahkan mereka buat latihan. Saya tumpang sekali buat Quizzes ni sebab dia lebih mudah lah berbanding buat, sebab dia hanyalah quiz
Tapi dalam wall ni dia ada bentuk permainan. Itu adalah antara inovasi yang dihasilkan. Okey, seterusnya. Ini adalah komen dan reaksi terhadap pengalaman PDPR. Okey, dalam 100% saya bagi sokongan guru lah. Sokongan guru paling banyak lah saya tengok. Dalam guru sekolah tu, kalau saya nak rujuk berdasarkan PDPR, terutamanya guru pembimbing lah, mereka sangat membantu untuk memajukan saya ataupun bagi ilmu kepada saya terhadap PDPR lah. Sebagai contohnya langkah-langkah dan penggunaan aplikasi work wall dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah pendedahan teknik pengajaran. Okey, pendedahan teknik pengajaran saya bagi 23%. Okey, kerana teknik pengajaran ni bagi saya nombor 2 lah bagi sokongan guru. Sebab saya rasa kalau teknik pengajaran didedahkan tapi guru tidak membantu, saya rasa tak boleh juga. Jadi saya letakkan nombor 2. Bagi saya sokongan guru tu yang lagi penting. Dan seterusnya pendedahan teknik pengajaran. Bagi saya sekolah tersebut sangat membantu untuk mendedahkan saya dalam teknik pengajaran secara atas talian. Seterusnya adalah respon murid. Respon murid terhadap PDPR bagi saya sebenarnya agak kurang memuaskan, tapi kita tidak boleh menafikan terhadap masalah-masalah yang dihadapi, sebagai contohnya kekurangan ataupun ketiadaan gadget yang memudahkan mereka untuk buat PDPR. Dan seterusnya mungkin ada masalah telco ataupun line internet dekat kawasan situ mungkin agak bermasalah dan tidak boleh masuk dalam unit. Dan mungkin masalah waris yang tidak membantu untuk anak mereka melakukan PDPR dengan baik. Okey, dan seterusnya adalah komunikasi dengan waris. Okey, dalam banyak-banyak masalah ni bagi saya ini adalah masalah yang paling utama lah. Sebab mungkin mereka anak murid kurang panduan, ibu bapa kurang memberi panduan kepada anak murid untuk melakukan PDPR. Sebab bila saya ada telefon waris dan ada yang tak angkat, ada yang angkat. Bila angkat, waris akan cakap, minta maaf lah, ni telefon waris pagi-pagi dia kerja, itu masalah dia lah. Tapi ada yang tak angkat, ada yang bila saya telefon, okey saya masuk tak masuk juga. Itu adalah masalah lah mungkin sebab pendedahan anak murid dan pendedahan waris tu sendiri terhadap PDPR ni mungkin agak kurang. Sebab itu mungkin PDPR agak kurang menjadi di kawasan tersebut. Mungkin pendedahan guru, pendedahan ibu bapa terhadap PDPR kurang. Dan masalah paling utama saya rasa adalah masalah line internet lah. Mungkin masalah kawasan tu agak ketara sebab kawasan tu adalah kawasan pedalaman. Bila saya tanya cikgu-cikgu sekolah masalah luas ni, memang kawasan yang agak bermasalah lah berkaitan internet. Okey, itu sekian saja daripada saya terhadap komen dan reaksi terhadap pengalaman PDPR kali ini. Okey, dan seterusnya ada juga kebaikan dia di sekolah ni, guru-guru banyak bantu lah. Sebab tu sokongan guru saya bagi paling tinggi. Okey, dan seterusnya begitu sahaja perbincangan saya untuk kali ini. Yang baik itu datang dari Allah, yang kurang itu datang dari diri sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.